Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video kali ini kita akan berbincang mengenai keimunan dalam tajuk kesihatan manusia. Kita lihat dulu soalan yang ditanya oleh seorang murid kepada cikgu dia. Adakah vaksin selamat terutamanya kepada bayi dan kanak-kanak? Buat sesiapa yang tidak familiar dengan pemberian vaksin, vaksin ni sebenarnya ialah suntikan yang diberikan kepada kita semasa kita kecil. Kalau ada adik tu, biasanya mak atau ibu akan bawa adik ke klinik untuk disuntik, dan suntikan itulah adalah suntikan yang mengandungi vaksin. Jadi adakah vaksin ini selamat? Jadi jawapannya ialah ya, ianya selamat. Vaksin yang digunakan di Malaysia ini, oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun dinilai mengikut keperluan piawaian antarabangsa. Jadi tak perlu risaulah tentang kesan sampingan dia. Kita pergi dulu kepada maksud imun. Sebab perkataan imun ni kita kena fahamkan dulu sebab kita akan guna banyak dalam perbincangan kita ini. Jadi imun adalah daya tahan badan. Daya tahan badan terhadap apa? Adakah terhadap orang baling batu ataupun apa? Sebenarnya imun ni ialah daya tahan badan terhadap penyakit. Kita akan bincang banyak mengenai penyakit. Sekarang ni, apakah itu imunisasi pula? Imunisasi ialah merupakan suatu usaha. Perkataan yang kita kena beri perhatian di sini ialah usaha. Jadi, di Malaysia, kita ada Kementerian Kesihatan Malaysia dan usaha yang mereka berikan ialah melalui program imunisasi kebangsaan. Jadi usaha kita ialah kita melaksanakan program. Tujuannya ialah untuk apa? Untuk memberikan daya tahan secara aktif. Aktif ya, nanti kita akan belajar apakah yang dimaksudkan dengan daya tahan secara aktif kepada bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit. Tahan terhadap penyakit dengan cara memasukkan vaksin, menyuntik vaksin ke dalam badan. Tadi dah sebut vaksin, sebelum ni pun dah sebut vaksin. Jadi apakah itu vaksin? Vaksin ni ialah suntikan ini, ni dia. Dalam vaksin, dia mengandungi antigen yang didapati daripada virus atau bakteria. Tapi jangan risau, ianya telah dilemahkan ataupun dimatikan. Jadi kita pergi dulu dekat sini, antigen. Pada video yang lepas kita telah pun berbincang mengenai antigen dan cikgu suka nak kaitkan semula antigen dalam tajuk ini supaya senang kita nak faham apakah kaitan antara pemberian virus dengan bakteria yang telah lemah dan mati ini kepada daya tahan badan kita. Antigen ni dia merupakan benda asing dalam badan. Benda asing. So badan kita tak kenal. Dia tak kenal antigen ni. Jadi antigen ini dia akan menyebabkan badan kita menghasilkan antibody. Dan jika kalau anda terlupalah, antibody ni sifat dia ialah spesifik. Maksudnya apa? Maksudnya kalau antigen tu berbentuk macam ni, maka antibody yang akan dihasilkan dia mesti mengikut bentuk antigen ni. Jadi dia spesifik mengikut antigen tersebut. Kita tak boleh generalkan antibody tu untuk lawan semua penyakit, tak boleh. Jadi sebab itulah kita menggunakan virus dan bakteria tertentu, terutama sekali virus dan bakteria yang boleh menyebabkan kematian yang berbahaya, dan kita lemahkan, kita matikan dan kita masukkan ke dalam badan supaya badan kita boleh menghasilkan antibody yang spesifik terhadap virus atau bakteria tersebut. Jadi di sini ada beberapa gambar. Ini adalah gambar bakteria. Ini adalah jenis-jenis virus. Ini adalah program
imunisasi kebangsaan di Malaysia yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, dan jadual yang anda lihat di sini ialah jadual rancangan pemvaksinan di Malaysia. Kalau anda tengok di sini, okey, di bahagian imunisasi ni dia ada berikan imunisasi terhadap beberapa penyakit yang berbahaya di sini. Okey, kemudian di bahagian umur di sini, okey, di Malaysia program imunisasi kebangsaan dia meliputi okey, bayi dan kanak-kanak daripada baru lahir sehinggalah dia berumur 15 tahun. Dan selepas itu, bila dia telah menjadi dewasa, adalah menjadi tanggungjawab sendiri untuk mengambil vaksin susulan. Okey, jadi kita tengok dulu. Di bahagian imunisasi kita ada beberapa jenis vaksin yang wajib. Okey. Di sini kita ada BCG, hepatitis B, DTaP, HIV, polio, measles, MMR, MR, DT, HPV, tetanus dan JE. Okey, dan di sini juga anda boleh lihat kita ada dos-dos. Dos 1, dos 2 ini contoh Dos 1, dos 2, dos 3. Okey, kemudian DTaP pun dia ada booster. Jadi kenapa mesti ada susulan? Kita dah suntik sekali, kita kena suntik kali kedua, kemudian kita suntik kali ketiga. Kenapa? Okey, jadi sebelum kita pergi lagi lanjut ke bahagian itu, okey, kita tengok dulu apakah maksud bagi istilah-istilah yang digunakan di sini. Okey, yang pertama, BCG. BCG ialah Bacillus Calmette-Guerin. Ia merupakan vaksin yang memberi perlindungan terhadap tuberkulosis. Tuberkulosis ialah penyakit TB. Okey, penyakit TB ni boleh menyebabkan kerosakan pada paru-paru dan ia juga boleh menyerang sistem saraf dan juga otak, dan ia boleh menyebabkan kematian. Okey, yang kedua ialah DTaP. DTaP ialah kombinasi bagi penyakit difteria, tetanus dan pertusis. Okey, difteria merupakan satu jangkitan terhadap saluran pernafasan. Dia akan menyebabkan salur pernafasan seseorang itu bengkak dan menyukarkan seseorang itu untuk bernafas. Okey, jadi di Malaysia sebenarnya dah berpuluh tahun kita tak ada penyakit difteria, dan malangnya beberapa tahun kebelakangan ini penyakit difteria telah muncul semula. Okey, dan dia telah pun membunuh beberapa orang bayi serta kanak-kanak. Jadi malanglah untuk perkara tersebut. Okey, kemudian tetanus. Tetanus ialah penyakit kancing gigi. Tetanus ni kita boleh dapat daripada kalau terpijak paku yang berkarat, mungkin ada bakteria, virus yang menyebabkan tetanus. Okey, jadi tetanus ni dia terjadi apabila dia menjangkiti kita. Dia akan menyebabkan rahang ni, biasanya rahang, dia akan lock. Otot-otot di bahagian rahang ni dia akan mengeras. Okey, dan dalam sesetengah kes dia lock sehingga kan ada kes yang tergigit lidah yang sampai terputus pun ada. Okey. Kemudian yang ketiga, pertusis. Pertusis ialah batuk kokol. Batuk kokol ni macam mana? Batuk kokol ni ialah apabila seseorang tu dia mendapat bakteria yang menyebabkan pertusis, dan bakteria tu akan menjangkiti paru-paru, menyebabkan dia akan menghasilkan kahak yang banyak sehingga dia batuk dan hingga dah terlalu banyak dia boleh muntah, kemudian dia boleh menyebabkan sesak nafas. Okey, sampai muka dia biru-biru sebab tak boleh bernafas. Okey, itu batuk kokol. Okey, kemudian HIV ialah influenza, Haemophilus influenza type B. Okey, sama juga dia menyerang pada sistem pernafasan. Polio IPV ialah inactivated polio vaccine. Dia memberi perlindungan terhadap penyakit polio. Penyakit polio ni dia biasanya menyerang sistem saraf. Dia boleh menyebabkan lumpuh. Okey, di Malaysia kita setakat ini tak ada berita tentang polio, tetapi di negara-negara dunia ketiga, negara-negara miskin, penyakit polio masih lagi wujud. Okey. Seterusnya ialah MMR. MMR memberi perlindungan kepada measles, demam campak, mumps dan juga rubella.
Okey, measles ni demam campak kita biasa kena dekat Malaysia ni common, tapi disebabkan kita telah diberi vaksin, maka penyakit demam campak itu tidaklah sehingga boleh membunuh. Okey, tapi bagi orang yang tidak mengambil vaksin MMR ni yang memberi perlindungan kepada measles, demam campak boleh menyebabkan kematian. Okey. Kemudian mumps. Mumps ni ialah penyakit di mana bengkak pada kelenjar di bahagian leher. Kemudian rubella. Rubella ialah penyakit yang biasanya kalau dia terjadi kepada wanita hamil, dia boleh menyebabkan bayi yang dikandung oleh wanita hamil tu menjadi cacat. Okey, bayi boleh menjadi cacat. Seterusnya ialah DT. DT ialah dos booster. Okey, booster kepada DTaP ini tadi. Booster yang memberi perlindungan terhadap difteria dan tetanus. Okey, HPV ialah human papilloma virus. Okey, vaksin ini hanyalah untuk remaja perempuan. Okey, dan dia akan disuntik pada ketika perempuan itu berusia 13 tahun. Okey, dan dos kedua mesti diberikan dalam tempoh 6 bulan. Okey. HPV ni, kenapa kita kena beri HPV kepada remaja perempuan? Kerana HPV ini boleh menyebabkan kanser cervix. Okey, dan yang terakhir ialah JE. JE ialah Japanese encephalitis. Okey, ia hanya diberikan di Sarawak sahaja. Di Semenanjung tak ada. Okey, ini rumusan mengenai program imunisasi kebangsaan. Okey, penyakit yang termasuk di dalam program ini ialah difteria. Okey, kemudian kita ada Haemophilus influenza jenis B, hepatitis B untuk jangkitan pada hati, HPV, Japanese encephalitis JE, measles, beguk, batuk kokol, rubella, polio, tetanus dan juga TB. Okey, ini ialah benda yang sama, cuma yang ini cikgu dapatkan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita pergi kepada jenis keimunan. Sekarang perbincangan kita akan lebih kepada perkara-perkara yang lebih teknikal sikit. Okey, jadi jenis keimunan ada dua, iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Ini tadi yang cikgu sebut awal-awal tadi, aktif. Kenapa kita nak keimunan aktif? Okey, ada sebabnya. Okey, apa maksud keimunan aktif? Keimunan aktif bermaksud apabila badan kita menghasilkan antibodi sendiri. Menghasilkan antibodi sendiri. Badan kita sendiri buat antibodi tersebut untuk melawan antigen. Okey, keimunan pasif pula ialah apabila badan kita menerima antibodi daripada sumber lain. Okey, dan kedua-dua keimunan ada dua jenis juga. Okey, keimunan aktif semula jadi dan kemudian keimunan aktif buatan. Kemudian kita ada keimunan pasif semula jadi dan juga keimunan pasif buatan. Okey, kita pergi kepada keimunan yang pertama, jenis keimunan yang pertama, keimunan pasif semula jadi. Apa dia keimunan pasif? Kita recap balik. Keimunan pasif ialah apabila badan memperoleh antibodi, mendapat antibodi daripada sumber luar. Okey, jadi yang apa-apa sumber daripada luar yang bukan daripada badan kita sendiri, itu kita panggil sebagai keimunan pasif. Okey, keimunan pasif secara semula jadi. Semula jadi ni maksudnya bukan yang kita buat dalam makmal lah. Okey, kalau kita buat dalam makmal, kalau kita buat daripada kajian, itu adalah buatan. Semula jadi ni ialah daripada tubuh badan kita sendiri. Okey, keimunan pasif semula jadi terhasil apabila anak ni boleh bayi dan kanak-kanak lah, mendapat antibodi daripada susu ibu atau darah ibu semasa di dalam kandungan. Okey, sebab itulah KKM sangat-sangat menggalakkan
ibu yang melahirkan anak untuk menyusukan anaknya. Kerana apa? Kerana di dalam susu ibu ada antibodi yang boleh membantu bayi tersebut untuk kekal sihat. Okey. Bagaimanapun, keimunan ini adalah sementara dan singkat. Okey. Kenapa dia sementara dan singkat? Ialah kalau anak itu masih menyusu susu ibu itu, memanglah dia masih mendapat antibodi. Tapi apabila dia berhenti, dia sudah lagi tidak mendapat perlindungan daripada antibodi ibunya. Okey. Ini ialah graf keimunan pasif semula jadi. Kalau kita lihat di sini, ini yang garisan ni menunjukkan antibodi, paras antibodi, kepekatan antibodi. Kemudian kita ada garisan di sini, ini ialah aras keimunan. Aras keimunan ni bermaksud kalau kita lepas daripada aras keimunan ni, bermaksud kita telah pun mempunyai daya tahan. Okey, tapi kalau kita tak melepasi aras keimunan, bermaksud kita masih lagi boleh mendapat penyakit daripada antigen tersebut. Okey, jadi kepekatan antibodi dalam darah ni dia bermula di sini. Dia mula di sini ni masa lah. Okey, jadi mula-mula tak dapat, tapi bila contohnya kalau bayi tu menyusu susu ibu, lama-lama antibodi tu akan meningkat sampai satu masa, okey, antibodi tersebut akan melepasi paras keimunan dan dapat melindungi bayi tersebut daripada penyakit. Bagaimanapun, untuk beberapa satu tempoh masa, okey, antibodi ni akan menurun dan kemudian dia turun balik ke bawah aras keimunan dan bayi tersebut tidak lagi mendapat perlindungan. Okey, yang kedua, keimunan pasif. Masih lagi pasif. Keimunan pasif buatan. Buatan ni sebab kita buat dalam makmal, kita hasilkan, kita keluarkan daripada badan, kita masukkan dalam tabung uji, kita buat dia. Okey, terhasil apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Okey, pesakit di sini maksudnya orang itu telah pun mendapat penyakit tersebut. Okey, antiserum akan melawan patogen. Antiserum ialah darah cecair jernih yang mengandungi antibodi. Okey, dari mana datangnya antibodi yang digunakan dalam antiserum ni? Ini ialah daripada orang lain. Orang lain yang dapat penyakit yang sama, kemudian dia sembuh, menunjukkan badan dia telah menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit tersebut. Kemudian ada orang yang kedua, dia mendapat penyakit yang sama, tapi diperhatikan bahawa badan orang yang kedua ni tidak dapat menghasilkan antibodi untuk melawan sebagaimana badan orang yang pertama ni. Ni orang A, orang B. Orang ini berjaya sembuh. Bermaksud badan dia boleh membuat antibodi. Tapi orang B ni lambat ataupun tak boleh sembuh. Okey, jadi apa yang berlaku ialah darah yang jernih yang mengandungi antibodi diambil daripada orang A, kemudian dijadikan antiserum dan diberikan kepada orang yang B. Okey, jadi pada waktu itu orang yang B ni akan mempunyai antibodi untuk melawan penyakit tersebut. Bagaimanapun, keimunan ini adalah segera, walaupun dia segera tapi dia sementara. Okey, jadi kita tengok graf di sini. Okey, ini pada waktu ni orang B ni dah pun sakit. Okey, kemudian dalam ketika dia sakit tu diberikan suntikan antiserum kali pertama. Bila diberikan suntikan antiserum, kepekatan antibodi meningkat melepasi aras keimunan. Okey, kemudian setelah beberapa lama antibodi tersebut akan menurun semula. Okey, boleh jadi ketika ini dia dah sembuh ataupun dia belum sembuh pun boleh jadi. Kalau dia belum sembuh, dia memerlukan suntikan antiserum kali kedua. Okey, kali kedua pun sama. Kepekatan antibodi meningkat melepasi paras keimunan. Okey, pada ketika ini mungkin dia dah sembuh, mungkin juga dia tak sembuh. Okey, kemudian antibodi tersebut akan berkurang seiring dengan masa. Ini ialah jenis keimunan yang ketiga. Keimunan aktif semula jadi. Okey. Keimunan aktif, sekali lagi kita recap. Keimunan aktif ialah apabila badan menghasilkan antibodi sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Jadi untuk badan menghasilkan antibodi sendiri, dia mesti dirangsang oleh antigen. Jadi kita ringkaskan di sini, antigen menyebabkan badan menghasilkan antibodi.
Okey. Jadi keimunan aktif semula jadi ialah apabila seseorang sembuh daripada serangan penyakit. Okey, kalau kita kena penyakit tu sebenarnya dia berlaku secara semula jadi, bukannya kita minta-minta, kita saja-saja nak dapat penyakit tu, tak. Okey, jadi bila kita dah terdapat penyakit itu, okey, badan kita akan menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit tersebut. Dan apabila badan kita telah menghasilkan antibodi yang cukup, patogen tersebut telah dapat dibunuh, kita sembuh, dan inilah yang dinamakan keimunan aktif semula jadi. Okey, maksudnya antibodi yang kita hasilkan tu tadi akan kekal maklumatnya di dalam badan kita. Badan kita dah ada maklumat untuk menghasilkan antibodi yang sama sekiranya diserang oleh penyakit yang sama lagi. Okey, keimunan ini berpanjangan. Ini yang sebenarnya yang kita nak, berpanjangan. Perlindungan yang kita dapat untuk badan kita ni berpanjangan. Okey, kita tengok graf keimunan aktif semula jadi. Di sini dalam graf ni dia menunjukkan ada 2 kali jangkitan. Okey, kita tengok dulu jangkitan yang pertama. Semasa jangkitan pertama, okey, apabila antigen tu masuk ke dalam badan, badan mula menghasilkan antibodi. Tapi dia menghasilkan antibodi ni lambat. Okey, dia landai di sini. Okey, bila dia dah pandai, dia naik. Dia naik. Walau macam mana pun, okey, antibodi ini tak melepasi aras keimunan. Bermaksud, walaupun dia sembuh selepas jangkitan yang pertama ini, dia boleh mendapat jangkitan yang kedua pula. Okey, sebab masih lagi belum melepasi aras keimunan. Dan setelah beberapa lama bila dah sembuh, antibodi tersebut akan berkurang dan dia malar. Tapi dia malar di sinilah. Dia malar di bawah aras keimunan. Okey, kemudian disebabkan dia masih lagi bawah aras keimunan, dia boleh terkena jangkitan yang kedua. Kemudian apabila kita mendapat jangkitan kedua pula, okey, disebabkan dalam badan kita telah pun mempunyai maklumat mengenai antigen tersebut, badan kita boleh menghasilkan antibodi yang sama dalam tempoh masa yang cepat. Ini mula-mula lambat, yang ini dia terus naik. Okey, dia terus naik melepasi aras keimunan. Dan yang bagus ni ialah apabila sembuh, antibodi ni mesti akan menurun sedikit lah. Tapi kandungannya dia akan mendaftar di atas aras keimunan, menunjukkan bahawa kita telah pun mendapat keimunan, daya tahan terhadap penyakit tersebut, dan penyakit tersebut tidak boleh membahayakan kesihatan kita lagi. Ini ialah jenis keimunan yang keempat. Ini ialah keimunan aktif buatan. Okey, keimunan aktif buatan. Dibuat dalam makmal. Ia terhasil apabila kita menggunakan vaksin yang tadi kita mengandungi patogen ataupun antigen yang telah mati ataupun lemah dan dimasukkan ke dalam badan. Kemudian kita memaksa supaya sistem keimunan kita menghasilkan antibodi sendiri untuk melawan patogen ini tadi. Okey, dan keimunan ini juga berpanjangan. Ini yang kita nak. Okey, dan kenapa kita memerlukan beberapa dos? Kita tengok di graf ni. Kita tengok suntikan vaksin kali pertama. Pada suntikan kali pertama, badan kita baru nak belajar. Okey, badan kita baru nak belajar, dia naik sedikit, kemudian dia landai. Okey, disebabkan virus atau bakteria ini tidaklah kuat, jadi mungkin antibodi yang dihasilkan tu cuma sedikit saja kepekatan dia. Okey, tapi yang paling penting ialah badan kita telah pun mempunyai maklumat untuk melawan, untuk membunuh, untuk menghilangkan virus atau bakteria itu tadi daripada badan. Kemudian, bila kita berikan suntikan vaksin kali kedua, badan kita telah pun ada maklumat tersebut. Jadi, dia akan terus menghasilkan antibodi dengan banyak sehingga melepasi aras keimunan. Dan seterusnya, terus duduk di atas aras keimunan. Dan pada ketika ini, kita dikatakan telah pun mendapat keimunan, daya tahan terhadap penyakit tersebut, dan penyakit tersebut tidak lagi boleh membahayakan kesihatan kita. Okey, ini yang kita nak. Okey, kita tengok semula secara keseluruhan perbezaan di antara keempat-empat jenis keimunan. Keimunan pasif semula jadi dapat daripada susu ibu atau darah ibu semasa bayi di dalam kandungan. Kemudian buatan kita dapat daripada antiserum. Okey, dan beza graf dia ialah yang ini antibodinya terus jadi banyak. Okey,
Yang ini pula dia menegak. Dia menegak tapi dia akan menurun. Ni menegak, dia akan menurun. Okey, yang persamaan di antara keimunan pasif semula jadi dan keimunan pasif buatan ialah kedua-duanya sementara, singkat. Ini pula ialah perbezaan di antara keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan. Okey, di antara keimunan aktif dan juga keimunan pasif, kita nak supaya badan kita ada keimunan aktif. Kerana apa? Kerana badan kita boleh usaha sendiri untuk menghasilkan antibodi melawan penyakit. Okey, kita tengok semula jadi. Ia terhasil apabila seseorang itu sembuh daripada serangan penyakit. Keimunan aktif buatan apabila kita menggunakan vaksin, okey, untuk merangsang penghasilan antibodi. Okey, beza graf dia ialah yang ini dia jangkitan pertama, semasa jangkitan pertama dia landai. Kemudian apabila jangkitan kedua, antibodi tersebut parasnya akan meningkat dengan mendadak. Okey, sehinggalah mencapai aras keimunan. Okey, kemudian keimunan aktif buatan pula, semasa suntikan vaksin kali pertama, antibodi yang dihasilkan tidak melepasi aras keimunan dan mungkin introduction saja, sikit saja ada antibodi. Okey, kemudian apabila diberikan suntikan vaksin kali kedua dan seterusnya, ia akan merangsang badan kita supaya menghasilkan antibodi yang cukup sehingga antibodi tersebut akan melepasi aras keimunan. Okey, ini yang paling penting, kita mempunyai daya tahan terhadap penyakit tersebut. Okey, kedua-dua keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan merupakan keimunan yang berpanjangan. Kenapa ada orang A boleh tahan dengan penyakit, ada orang B tak tahan dengan penyakit? Okey, kita kena tengok apakah punca yang menyebabkan sistem keimunan seseorang menjadi lemah. Yang pertama, apabila seseorang itu terdedah kepada banyak pencemaran, bukan sekadar udara, pencemaran air pun boleh. Okey, pencemaran tanah pun boleh dan sebagainya. Yang kedua, apabila seseorang itu banyak terdedah kepada pestisid. Pestisid ni ialah racun serangga. Okey, tapi bukan sekadar pestisid sahaja. Terdedah kepada banyak bahan kimia pun boleh menyebabkan punca keimunan menjadi lemah. Yang ketiga, mengalami tekanan perasaan. Okey, sebab itu kita kena menjaga mental kita supaya sentiasa berada dalam keadaan yang stabil dan sihat. Kerana ia boleh membantu badan kita untuk menjadi tahan kepada penyakit-penyakit. Yang keempat, pengambilan gula secara berlebihan. Gula ini memang kesukaan bakteria. Okey, jadi sebenarnya mengambil gula secara berlebihan menyebabkan badan kita sakit dan tidak tahan kepada penyakit. Dan ada lagi, satu lagi punca sistem keimunan menjadi lemah, iaitu merokok. Dan di zaman sekarang kita bukan sekadar merokok saja yang kita ada menjadi masalah kita. Vape, mengambil dadah, menghisap ganja, mengambil ketum dan sebagainya. Okey, itu semua ialah bahan kimia yang tidak diperlukan oleh badan dan menyebabkan sistem keimunan menjadi lemah. Okey, apakah amalan yang boleh membantu menguatkan sistem keimunan? Yang pertama, berehat. Okey, kalau kita kerja terlalu keras sehingga badan kita sakit pun nak buat apa kan? Okey, jadi kita perlu mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi. Okey, yang kedua, beriadah, exercise, menghirup udara segar. Okey, ini pun boleh membantu menguatkan sistem keimunan badan. Ketiga, tidak merokok, tidak terdedah kepada asap rokok. Okey, macam yang kita dah bincangkan tadi. Okey, merokok, asap rokok, ni semua mengandungi bahan-bahan kimia yang berbahaya dan tidak membantu dalam menguatkan sistem keimunan badan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Berkala ni walaupun secara berkala bukanlah maksudnya 10 tahun sekali, tak. Kalau boleh setiap tahun kita menjalankan pemeriksaan kesihatan dengan doktor yang bertauliah. Okey. Jadi itu saja untuk tajuk kali ini mengenai keimunan.
Apakah kesimpulan yang anda dapat buat? Jika anda dapat banyak manfaat dan ilmu baru, sila kongsikan dengan rakan anda, dengan keluarga anda dan panjangkan ilmu ini supaya kita semua mendapat maklumat yang betul dan berguna untuk kehidupan kita. Sekian saja. Terima kasih. Bye.